Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna tasyira kulla asir alayka yasir. Allahumma taminna bil khair, Allahumma taminna bil khair, Allahumma taminna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'. Yang saya muliakan Nasabul Fadilah, para asatiza, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton dan pendengar dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam siri Sembang Santai Falak dengan merujuk kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak, insya-Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita telah berada pada malam 2 Zulqaidah yang bersamaan dengan 12 Jun. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah tuan-tuan, kita akan meneruskan pengajian kita, perbincangan kita dalam buku Mukhtasar Ilmu Falak ini seterusnya insya-Allah. Dan tuan-tuan, pada malam ini kita kalau boleh insya-Allah saya akan cuba tamatkanlah kalau dapat untuk kita bincangkan secara kata apa, santai dan juga dengan merujuk kepada buku ini, kepada perbahasan mengenai kaedah penentuan arah kiblat. Baik tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kepada mereka yang bersama-sama kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Amri, sahabat-sahabat daripada Bahagian Falak dan Sumber Maklumat di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Hazari daripada Brunei. Alhamdulillah, buku Mukhtasar, alhamdulillah dah sampai ke Brunei. Terima kasih banyak Tuan Hazari kerana sudi membelilah ataupun membaca buku yang dikarang oleh kami, insya-Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan meneruskan perbincangan kita dalam kaedah penentuan arah kiblat. Cuma secara biasanya tuan-tuan saya akan kongsikan ayat Quran dalam awal-awal perbincangan kita ini. Cuma tuan-tuan, seperti mana kalau tuan-tuan masih ingat perbincangan kita dalam awal-awal hari itu, dalam Quran, dalam Quran ataupun para ulama sering menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita dua ayat. Yang pertama disebut sebagai ayatul maqru' dan yang kedua disebut sebagai ayatul manzur. Ayatul maqru' dan ayatul manzur. Yang disebut sebagai ayatul maqru' itu ialah ayat-ayat Quran yang dibaca. Maqru' itu dibaca, punya mukjizat yang begitu tinggi, punya hikmah yang begitu tinggi, punya mempunyai kehebatan yang begitu tinggi dari pelbagai sudut, pelbagai segi, dan perbahasannya yang tidak akan habis kalau kita gali rahsia-rahsianya itu. Dan orang kata tidak akan hilang kehausan bagi orang yang menghirup air daripada Al-Quran itu, dan menunjukkan betapa luasnya Al-Quran itu. Itu ayatul maqru'. Yang saya kongsikan tuan-tuan pada malam ini ayatul maqru', ayatul manzur, ayatul manzur, iaitu ayat yang dilihat. Masya-Allah, tabarakallah tuan-tuan. Alhamdulillah, saya ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kemarin tuan-tuan kami pergi melihat anak bulan di lokasi di Perak, iaitu di Batu Hilal, Pantai Pasir Panjang, dan dalam keadaan PKP pun alhamdulillah tuan-tuan dapat selamat sampai ke sana. Dan alhamdulillah waktu awal-awal sampai tu keadaan agak berawan dan ada macam bunyi macam nak hujan jugalah pada awal-awalnya itu. Tetapi alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat doa daripada sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah hilal Zulhijjah, walaupun usianya lebih daripada 24 jam lah kalau ikutkan dalam data, tetapi alhamdulillah tuan-tuan, walaupun dalam keadaan yang agak berawan, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambaran ini, masya-Allah,
Kalau saya boleh nak gambarkan betapa indahnya hilal, minta maaf ni kan bukan Zulhijjah ni, Zulkaidah, minta maaf tuan-tuan ya. Zulkaidah ni, minta maaf tuan-tuan, tersilap ambil gambar ni. Minta maaf tuan-tuan, hilal Zulkaidah. Tapi nak tunjukkan di sini bagaimana tuan-tuan betapa indahnya hilal Zulkaidah yang dapat dilihat pada kemarin. Dan masya-Allah, Allah Subhanahu taala telah mengizinkan untuk kami melihat, dan juga dimaklumkan beberapa lokasi lagi lah di negeri-negeri lain juga dapat melihat anak bulan dengan baik, alhamdulillah. Dan juga beberapa lokasi-lokasi seperti di sebelah Sabah dan juga Sarawak juga dapat melihat anak bulan dengan baik, alhamdulillah. Okey, dan saya nak kebetulan ini bukan hilal Zulhijjah tuan-tuan, hilal Zulhijjah kita nak raya haji nanti ni. Ini hilal Zulkaidah, minta maaf tuan-tuan. Tersilap point ini. Ada satu gambar lain sepatutnya. Okey, baik. Moga-moga tuan-tuan semoga Allah Taala memberikan rahmat pada kita dalam bulan Zulkaidah yang menjelang tiba ini, dan nanti bulan Zulhijjah. Dan masya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat pada maghrib tadi, kita akan dapat lihat juga bagaimana hilal Zulkaidah yang agak tinggi di sebelah ufuk barat ditemani pula dengan planet Zuhrah ataupun Venus yang berada di bawah tu. Masya-Allah, sangat cantik ya. Jadi inilah sebahagian daripada ilmu falak tuan-tuan yang kita belajar dan kita hayati dengan menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu taala ni, dan kita pulangkan baliklah segala keindahan, segala kecantikan alam yang Allah Taala ciptakan ini kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan. Okey, saya nak buat pentulan sekali lagi ya. Ini hilal Zulkaidah, bukan hilal Zulhijjah, minta maaf tuan ya. Okey, insya-Allah. Okey, pada malam ni tuan-tuan kita akan teruskan perbincangan kita dengan perbahasan mengenai petunjuk-petunjuk kiblat dengan menggunakan kompas. Dengan menggunakan kompas. Baik tuan-tuan. Dalam siri kuliah yang lepas kita ada bincang sikit lah, tapi oleh kerana tak sempat habis, jadi malam ni tuan-tuan saya ulang balik insya-Allah tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan yang sudah ada buku, boleh merujuk pada halaman 97 pada halaman buku kita ini. Baik. Baik. Kaedah seterusnya tuan-tuan dalam menentukan arah kiblat ini adalah dengan menggunakan kompas. Kalau saya rujuk dalam buku Sabil Muhtadin, dia menyebut bahawa kompas ini disebut sebagai Baitul Ibrah, Baitul Ibrah. Dan tuan-tuan, kalau kita juga merujuk kepada beberapa tamadun-tamadun lain tuan-tuan, kompas ini pun ada beberapa nama-nama lah yang diberikan dengan maksud kompas tersebut. Tapi maksud di sini bahawa penggunaan kompas ni sebenarnya adalah penggunaan yang telah pun kata luas lah penggunaannya, sama ada untuk penggunaan yang kemudian kita menggunakannya bagi menentukan arah kiblat, tapi lebih kepada asalnya untuk menentukan arah utara selatan. Okey. Baik tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk pada halaman 97 halaman 97. Baik. Di mana penggunaan kompas untuk menentukan arah kiblat boleh dilakukan dengan mudah pada hari ini. Okay, saya baca dulu tuan-tuan kalau kita lihat tuan-tuan, penggunaan kompas ni adalah penggunaan yang boleh dikatakan sangat mudah, murah dan juga cepat. Kita dapat menggunakan ataupun menentukan arah kiblat itu bila kita menggunakan kompas. Peralatannya pun tuan-tuan boleh beli dengan harga yang murah dan mudah untuk didapati, dan juga tuan-tuan terus boleh mendapatkan arah kiblat tersebut berbanding dengan beberapa kaedah yang kita kongsikan sebelum ini. Contohnya macam kaedah tongkat istiwa, tongkat istiwa pada halaman 96 tu, di mana kalau kita lihat tongkat istiwa ni kena ambil sebelum matahari zawal ataupun sebelum zuhur dan selepas zuhur. Maknanya masa yang diambil tu agak panjang. Kemudian kaedah istiwa azam pun walaupun kaedah ini sebenarnya kaedah yang sangat menarik dan sangat tepat, tetapi dia juga memerlukan masa lah, yang mana tuan-tuan hanya kena tunggu masa, tarikh dan juga masa yang telah pun ditetapkan. Tak boleh buat pada bila-bila masa, pada malam dan sebagainya. Tetapi dengan menggunakan kompas, kita dapat menentukan arah kiblat itu pada bila-bila masa yang kita nak. Okey. Cuma nanti insya-Allah saya akan kongsikan beberapa perkara lah yang kita nak lihat. Okey. Dan ini dapat dilakukan bila kita mengetahui nilai azimut kiblat. Okey, nilai azimut kiblat seperti mana yang saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan. Kalau yang ada buku boleh buka muka surat halaman 100. Di situlah nilai azimut kiblat yang mana telah
kami masukkan azimut kiblat tersebut dalam ruangan jadual pada halaman 100 tu, jadual azimut kiblat di Malaysia, bermula daripada Perlis, daripada utara sampailah ke Sabah, Sarawak dan mencapai sampai ke Labuan, sampai ke Brunei, Singapura. Maknanya kalau kita dapat lihat dalam azimut kiblat kita, dalam lingkungan tuan-tuan, kalau kita kata di Malaysia sajalah, maknanya dalam lingkungan 290 darjah hingga 293 darjah. Lebih kurang begitulah, 290 darjah hingga 293 darjah. Okey. Jadi secara umum, dan kalau tuan-tuan yang berada di KL, di Selangor contohnya, arah kiblatnya adalah 292. Tuan-tuan yang berada di sebelah Johor, tuan-tuan ada 292, ada 293. Okey, itu contoh tuan-tuan Baik. Dan untuk mendapatkan tuan-tuan nilai aplikasi, untuk mendapatkan azimut kiblat ni, sebenarnya tuan-tuan boleh menggunakan pelbagai aplikasi lah. Pelbagai aplikasi. Ini sebelum kita nak menggunakan kompas ni, kena tahu dulu azimut kiblat dia. Antaranya tuan-tuan ada saya kongsikan bersama-sama, mungkin ada sebahagiannya pun dah tak valid dah kan, kerana buku ni dah disusun agak lama. Tetapi tuan-tuan bolehlah rujuk kepada beberapa perisian yang orang kata boleh kita approve lah dari sudut tepat itu. Contohnya menggunakan perisian Easy Qibla ataupun calculation azimut kiblat yang diterbitkan oleh pihak JAKIM dan sebagainya, dan juga beberapa rujukan-rujukan seperti mana yang saya kongsikan dalam buku ini daripada isolat, daripada kalkulator falak yang dibangunkan oleh Cikgu Mat Taufan dan sebagainya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, dari sudut mencari arah kiblat, okey, di sini, dalam slide ini tuan-tuan, ada saya kongsikan beberapa jenis kompas. Beberapa jenis kompas. Ada yang jenis kompas prismatik, seperti mana gambar yang ada di sebelah kiri tadi tu kan. Ni kan. Sekejap nak gerak-gerakkan sikit bagi tuan-tuan dapat kan. Okey, ni kompas prismatik. Yang ini kompas ni tuan-tuan, harga dalam RM30, RM20, begitulah harga dia. Kalau biasanya kami buat kursus falak, inilah antara kompas yang menjadi pilihan kami, kerana dia murah, boleh dikatakan murah lah. Dalam RM30, RM20 tu orang boleh beli lagi lah. Dan dari sudut ketepatan ataupun dia punya ralatnya pun agak rendah, kerana dia tak menggunakan liquid di dalam kompas ini. Ada yang menggunakan mercury dan sebagainya, tapi ini tak, dia gantung saja kompas tu. Okey, jarum kompas tu. Okey, ini satu. Dan ini tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan biasa di telefon kita masing-masing ada kadang-kadang ada apps ataupun ada aplikasi kompas yang sebenarnya bukan untuk menunjukkan arah kiblat, tapi kita boleh manipulate dia lah untuk mencari arah kiblat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini kompas ni memang kompas khas, dibuat untuk mencari arah kiblat. Kompas khas yang memang dibuat untuk mencari arah kiblat. Okey. Namun tuan-tuan, apa yang saya sebut ni perhatian. Tanbih, kalau dalam kita baca dalam kitab fiqh tidak ada tanbih. Iaitu kita perlu faham bagaimana nak menggunakan kompas ataupun apps. Yang pertama tuan-tuan, walaupun dia adalah murah, mudah dan juga cepat, tapi kita kena tahu jugalah macam mana nak menggunakan kompas ini. Dan kalau dia melibatkan apps ataupun aplikasi, kita kena tahu macam mana aplikasi itu berfungsi. Okey, baik Dan nanti insyaAllah saya akan pergi balik kat sini, tapi tak apalah, kita sebut dulu. Uji di tempat yang kiblatnya telah disahkan tepat. Contohnya tuan-tuan, maknanya kalau tuan-tuan nak pastikan bahawa kompas yang kita beli tu ataupun kaedah yang kita gunakan tu betul ke tidak. Jadi tuan-tuan boleh gunakan di lokasi yang kita dah kenal pasti arah kiblatnya. Contoh dekat masjid, surau, musola yang berdekatan dengan rumah kita tuan-tuan, ataupun tuan-tuan dah pastilah arah kiblat di satu lokasi dalam rumah tu berdasarkan kaedah istiwa azam. Okey, jadi kita nak uji kita punya kompas tersebut sama ada betul ataupun tidak. Jadi kita boleh gunakan. Itu sebagai satu cara untuk memastikan bahawa kompas ni dapat berfungsi dengan baik. Kadang-kadang ialah tuan-tuan, dia nama peralatan, kadang-kadang kita beli dan kadang-kadang kita beli rosak. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahu bahawa kompas tu rosak. Kompas tu rosak, ataupun kita salah menggunakan kompas tersebut. Sepatutnya bacaan dia begini, tapi kita baca begitu. Contohnya begitu. Okey, baik. Okey. Dan tuan-tuan, yang disebutkan sebagai azimut itu, yang kita lihat pada halaman 100 ni, yang disebut azimut tu apa sebenarnya?
Okey. Saya minta izinlah kepada tuan-tuan yang mungkin dah banyak kali mendapatkan ataupun belajar pasal falak ni. Saya rasa azimut bukan satu istilah yang asing lah pada tuan-tuan, tapi kita pukul katalah. Saya akan cuba terangkan secara ringkas saja. Dia sebut azimut itu adalah merujuk kepada nilai yang dibaca daripada north, iaitu merujuk kepada utara, mengikut arah jam. Mengikut arah jam ataupun mengikut pusingan jam. Mengikut pusingan mana daripada utara sini adalah 0 darjah. Kedudukan di sebelah timur ini adalah 90 darjah, dan di sebelah selatan ni adalah 180 darjah, dan di sebelah barat ini adalah 270 darjah. Okey, jadi azimut kiblat itu adalah merujuk kepada nilai yang dibaca daripada sini 0 darjah. Berapakah nilai azimut kiblat? Okey, contohnya tuan-tuan yang ada dalam slide ini, tuan-tuan boleh ini ada singkatan daripada apa yang ada dalam halaman 100 tu lah. Ini antara lokasi-lokasi yang saya hitung secara kasar sajalah tuan-tuan. Kalau nak detail memang kena dapatkan nilai minit saat je lah. Tapi untuk penggunaan kompas, saya rasa cukuplah sekadar kita ambil nilai darjah saja. Pasal kalau tuan-tuan lihat dalam kompas ini pun bacaannya setakat darjah saja, minit pun tak ada dalam ni kan. Okey, jadi dan nilai di dalam Malaysia tuan-tuan, dan kalau saya boleh sebutkan sikit, kalau di sebelah Brunei, kalau saya salah minta tolong betulkan Tuan Haji Hazari, dalam lingkungan 290 hingga 292, ataupun kalau kita telajak sikit ke sebelah selatan Johor ataupun sampai ke Singapura tuan-tuan, kita akan dapat 293. 293 kalau tuan-tuan dapat lihat dan ni. Okey, jadi berdasarkan kepada nilai ini sebenarnya dah cukup dah untuk kita mencari arah kiblat. Maknanya kalau kita tengok di sini pun tuan-tuan, nilai dia pun dalam 2 darjah satu sesungut ni. Okey, jadi tuan-tuan yang disebutkan sebagai azimut kiblat adalah bacaan ini ni 20, 40, 60, 80, 100, 120, ini adalah nilai azimut dia. Okey, baik. Dan tuan-tuan, okey. Kita nak menggunakan kompas ini, tuan-tuan tuan-tuan boleh lihat pada halaman 98 dan 99, ataupun tuan-tuan boleh lihat saja dekat slide yang saya kongsikan ini juga. Okey. Antara kelebihan kita menggunakan kompas ini. Okey, kita cerita dulu tentang kelebihan menggunakan kompas. Antara kelebihan dia, jarum kompas sentiasa menunjukkan arah utara selatan. Saya rasa tuan-tuan semua sedia maklum, kerana jarum yang ada di kompas itu sebenarnya dia akan menunjukkan ke arah utara selatan, dan yang utara tu biasanya ditandakan dengan warna merah. Biasanya ditandakan dengan warna merah. Ada yang saya lihat ditandakan dengan warna jarum tu warna merah, kemudian dicalik sikit warna hijau. Contoh kan. Baik. Saya tak pastilah sama ada dia adalah merupakan warna standard bagi kompas ataupun macam mana, saya tak pasti. Okey, baik. Kompas merupakan satu alat pedoman yang ringkas dan sangat berkesan. Okey, maknanya dia kalau kita bawa pun kita letak dalam poket ke, ataupun kalau tuan-tuan punya apps kompas dalam phone, maknanya tuan-tuan boleh bawa ke mana saja kita pergi. Ia mudah untuk digunakan di mana saja. Bila kita nak pakai, kita buat keluar daripada poket kita, terus boleh pakai, terus boleh guna, contohnya kan. Okey. Murah untuk dibeli, malah untuk dihasilkan. Maknanya kalau kita bila dapat dijual dengan murah, maknanya dia dapat dihasilkan dengan murah lah. Okey, baik. Cuma tuan-tuan sekadar perkongsian sajalah tuan-tuan. Kalau kita lihat kompas ni pun sebenarnya kalau tuan-tuan beli yang lebih mahal, maka nilai ketepatan dari sudut ukuran tu akan lebih tinggi lah. Itu sedikit pengalaman lah. Kalau tuan-tuan macam saya kongsikan macam kompas prismatik ni harga RM30 kan. Kalau tuan-tuan bandingkan dia punya nilai ketepatan dia banding dengan kompas yang tuan-tuan beli dengan harga RM5 ataupun dengan harga RM2, ataupun yang tuan-tuan beli keychain dapat kompas atas tu kan, maknanya dia ada nilai ketepatannya jauh lebih besar lah.
kalau sekiranya harga tu lebih mahal. Kompas-kompas macam kompas Sunto dan sebagainya itu kompas-kompas yang ada yang harga sangat mahal lah. Dan bahkan kompas yang digunakan oleh Jabatan Mufti pun untuk mengukur arah kiblat dengan menggunakan kompas Ushikata tu pun harga dia kalau tak silap saya lebih kurang dalam harga RM5,000. Makanya itu merupakan harga yang agak mahal lah kan. Kalau kita nak beli secara personal, saya ingat mungkin tak mampu lah, ataupun kalau tuan-tuan yang ada bolehlah beli. Okey, baik. Tetapi ia juga ada kelemahan. Ada kelemahan. Pertama, kerana kompas ni tuan-tuan, dia sangat dia berfungsi dengan utara magnetik, merujuk kepada utara magnetik. Maka bila utara magnetik, dia akan terkesan dengan unsur besi. Jadi bila kita menggunakan kompas ini berdekatan ataupun di lokasi yang dalam bilik contohnya, ataupun tuan-tuan meletakkan kompas itu di atas meja besi contohnya, maka dia akan ada nilai ralat di situ, ataupun dalam bahasa Inggeris saya ingat disebut sebagai magnetic field. Nilai-nilai magnetik yang memberikan kesan kepada ketepatan bacaan kompas itu. Jadi ini kita kena alert supaya bila kita menggunakan kompas itu, jangan kita letakkan di tempat meja yang memang pure besi, ataupun di bangunan yang mungkin di sebelahnya itu ataupun di dalamnya itu memang ada banyak besi-besi, magnet dan sebagainya. Maka ketika itu kalau kita menggunakan kompas ni memang tak dapat beri kesan bacaan yang tepat. Kurang berkesan di dalam bangunan kerana kadang-kadang tuan-tuan untuk pengukuran lah yang memerlukan ketepatan yang tinggi, kadang-kadang kita tak boleh menggunakan kompas kerana dia beri nilai tarikan magnetik itu kadang-kadang berbeza-beza bila kita berada dalam bangunan ataupun dalam bilik. Okey, jadi ini antara kelemahannya lah, antara kelemahannya. Okey. Cuma untuk menggunakan kompas ni, mana yang pertama kita kena pastikan tiada tarikan magnetik. Maknanya bila kita menggunakan kompas nanti, cuba pastikan bahawa tiada tarikan magnetik di sekitar kita, dan jangan letak kompas itu di atas. Contohnya kalau saya pun cuba juga letak atas lantai tuan-tuan, kadang-kadang ada juga tarikan magnetik, mungkin ada besi dekat bawah lantai tu dan sebagainya kan. Okey. Dan yang letak, kemudian bila kita letak tu, letak di tempat yang rata. Maknanya kalau tuan-tuan pegang kompas itu, maka pastikan tuan-tuan pegang kompas itu dengan kedudukan kompas itu dalam kedudukan rata, rata. Jangan kita sengit kan, tuan-tuan. Mana kompas tuan-tuan Kalau tuan-tuan boleh nampak saya dekat sini. Ini contohnya, contoh kompas. Maknanya tuan-tuan jangan mana kamera. Okey, jangan buat macam ni. Tuan-tuan pusing cari di mana kedudukan arah kiblat, tak boleh. Tuan-tuan kena flat macam ni supaya jarum tu dapat berfungsi dengan baik, dia dapat berpusing dengan baik. Kalau kita buat macam ni ataupun buat macam ni, tuan-tuan, maka ketika itu kompas ni dia sangkut, dia tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi tuan-tuan kena pegang. Ini contohlah kompas prismatik. Kompas prismatik yang harganya pun murah je lah. Lebih kurang dalam RM20-30 saja tuan-tuan. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, seterusnya semak bacaan di luar bangunan. Maknanya antara perkara yang kita boleh lakukan bila kita nak menggunakan kompas ini, sama ada tepat tak tepat, kita guna di luar bangunan sebelum kita masuk dalam bangunan. Ini cara salah satu untuk kita semaklah kompas kita ni boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Sebab bila kita berada di luar bangunan dengan di dalam bangunan, kalau diberikan nilai yang sama, maka ketika itu kita boleh assume dia kompas ni dapat berfungsi dengan baik di dalam rumah ataupun dalam ruang tersebut. Kalau diberikan nilai yang berbeza, maknanya kemungkinan bahawa tuan-tuan kena cari alternatif lain, ataupun dalam pengalaman kami tuan-tuan kena cari lokasi dalam rumah tu yang kurang nilai magnetik dia. Okey. Dan untuk pastikan kompas tu berfungsi dengan baik, maka semak, macam saya sebutkan tadi, semak dulu di lokasi yang telah diketahui arah kiblat dia. Okey, itu sebagai contoh yang tuan. Okey, baik. Okey. Okay, saya tengok ada beberapa sahabat. Okey, selalunya Tuan Zahari kata selalunya kompas sebagai arah yang tak konsisten. Okey, betul. Sebab itu saya katakan tadi, sebenarnya kita kena tahu macam mana kompas dia berfungsi lah. Kalau dia tak konsisten, kita kena cari jalan macam mana dia konsisten. Dan kita boleh betulkan nilai ketidak konsistenannya tu. Kalau betul lah istilahnya tuan-tuan. Okey, baik. Okey.
Okey, sekarang ni saya cuba nak tunjukkan dulu bagaimana kita nak menggunakan kompas dengan model yang pertama. Model ni lah yang saya pegang ni tuan-tuan ya. Okey. Okey, kalau pertama tuan-tuan, dalam kompas ni dia ada nilai azimut kiblat tadi macam yang saya sebutkan tadi. Maka nilai azimut kiblat katalah adalah 291 291. Okey. Maka kalau tuan-tuan kita laraskan kompas tersebut sehingga kalau kompas yang saya gunakan ni, saya buat contoh ni, dia ada satu penanda dekat bawah ni. Maknanya bila penanda tu tepat ke sini, kita pusingkan tu, maknanya kompas tersebut akan menunjukkan ke arah yang kita nak ni. Ni kompas ni bukan kompas kiblat kan. Kompas ni kompas biasa, tapi kita nak gunakan macam arah kiblat. Okey. Katalah tuan-tuan kita laraskan dulu bagi sesungut ni kena dekat 291. Macam kompas ni dia tak ada nilai 291. 90 tuan-tuan, dia 280, tu 300, maknanya yang ni adalah 290 lah. Jadi 291 kat sini. Okey. Kemudian tuan-tuan kita laraskan kompas tersebut sehingga jarum N ini, north ini, tepat ke arah north ini, bertepatan dengan arah ataupun kita kata nilai kosong ataupun 360 darjah. Okey, arah north ini. Maka bila kita dapat nilai ni, terus tuan-tuan, kompas yang kita dah laraskan tadi mengikut arah ni, dia akan menunjukkan ke arah 291. Jadi ini adalah arah kiblat. Ini adalah arah kiblat. Arah kiblat bukan north ni, arah kiblat yang ini, arah kiblat yang ni. Okey. Okey, jadi sebenarnya memang mungkin kalau tuan-tuan yang dah biasa tak masalah lah Tapi kalau mungkin tuan-tuan yang tak biasa untuk menggunakan kompas ni, sebenarnya mungkin kita perlu bersemuka lah, ataupun tuan-tuan kalau ada kesempatan boleh hadir selepas PKP nantilah, kalau sekiranya ada kursus-kursus bentuk arah kiblat yang dibuat oleh Jabatan Mufti dan sebagainya, ataupun mana-mana NGO dan sebagainya, Persatuan Falak, maka tuan-tuan boleh ikut serta lah, ikut serta. Okey, baik Okay, itu kaedah yang pertama dengan menggunakan kompas ni, model ini. Okey. Kemudian tuan-tuan, ini kompas ni juga agak popular kerana kompas ini selalunya dululah kita kata kompas ni selalu orang balik Mekah beli dan sebagainya. Ada pelbagai jenis lah tuan-tuan ya. Yang ini model ni yang kat tangan saya ni tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan pun biasa tengok kan. Yang ni, nilai ni. Okey, yang ini pun tuan-tuan pun saya rasa ramai orang pakai. Ramai orang pakai. Baik. Jadi menggunakan kompas yang nak menggunakan kompas yang tadi, yang sebelum ni. Okey. Kerana pertama tuan-tuan kena dapatkan dulu bacaan kiblat melalui menu yang berikan. Dalam gambar PowerPoint tu ada saya letakkan contoh. Kalau kita beli kompas tu, dia ada manual dia dalam kertas yang telah diberikan. Contohnya dalam, tuan-tuan saya tunjukkan balik. Contohnya dalam ini, model kompas yang saya tunjukkan ini, tuan-tuan akan dapati bahawa ada model kompas di dalam ni. Ada dia punya manual dia. Ada manual dia terselit di dalam ni, terselit di dalam dekat belakang ni tuan-tuan. Mungkin ayah kita kan, mak kita beli kompas lama, dia kata macam mana aku nak gunakan ni. Sebenarnya dekat belakang ni dia ada dua pintu lah istilahnya kan. Ada dua pintu dekat belakang ni tuan-tuan. Dan model yang saya beli ni pun dia dah ringkaskan nilai bacaan itu, di mana kalau sekiranya contoh kalau perak kita ambil 85. Perak 85. Okey. Maka kalau perak 85, saya besarkan balik tuan-tuan ya. Okey, 85. Maka kita kena letakkan jarum utara ni ke nilai 85. Kita bukan pusing ke arah nilai kosong pada maklumat ni. Yang maklumat ni kena pusing 85. Maka bila nilai jarum merah ini tunjuk pada nilai 85, secara automatik terus gambar ni, gambar mihrab ataupun gambar apa ni, kalau kita kata menara ni, ini adalah menunjukkan kepada arah kiblat. Gitu. Sama ada model ni pun sama, dan model yang ada kat tangan saya ni pun sama. Dia buat macam tu.
nilai 85 tak silap saya. Tuan sama yang ada, dan ada beberapa model lagi lah yang ada juga saya beli dan saya kumpulkan sajalah sebagai hobi tuan-tuan, pasal bukan mahal pun kan. Kadang-kadang beli mai pergi pasar raya ataupun pergi ke kedai dan sebagainya, ada dijual kompas ni, saya pun belilah supaya secara kata apa, bila orang tanya sekurang-kurangnya saya tahulah mana kompas ni, macam mana nak guna, macam mana nak pakai dan sebagainya. Okey, baik. Okey, jadi itu kaedahnya tuan ya. Maknanya kita nilai dulu, ambil dulu berapa nilai yang diberikan untuk mencari arah kiblat bagi lokasi tersebut. Dia berbeza-beza lah ikut negeri. Kemudian tuan-tuan laraskan dia punya jarum utara ni ke arah yang diberi, macam yang ni tuan-tuan, dia beri nilai 85 bagi kawasan negeri Perak, dan kemudian terus kita akan dapat arah kiblat sini. Secara umumnya kompas ni lebih mudah lah. Kompas ni lebih mudah lah untuk kita mencari arah kiblat, pasal kompas ni memang di design, direka cipta untuk memudahkan bagi kita mencari arah kiblat. Okey, cuma secara kata apa, secara bukan nak promote, bukan nak menidakkan mana-mana produk lah. Bagi saya kompas prismatik tadi sebenarnya saya rasa lebih tepat lah. Kompas ni lebih tepat lah. Yang pertama kerana nilai yang digunakan itu adalah agak besar sikit dalam ni, dan kemudian bila kita buat nilai azimut kiblat tu, kita berdasarkan kepada lokasi yang lebih tepat. Lokasi lebih tepat, dan bacaan dalam ni pun lebih besar. Dan biasanya kalau tuan-tuan beli kompas ni, tuan-tuan akan dapat nilai bacaan yang besar sikit berbanding dengan yang ni. Biasanya kecil je. Okay. Saya tak pasti kalau tuan-tuan ada yang model yang lebih besar, maka itu okey, tak ada masalah. Okey, baik. Okey, ini tuan-tuan, kerana saya waktu kami buat praktikal arah kiblat, selalu kami akan dapat aduan lah, ataupun saya sendiri pun lah, kerana bacaan di kompas tu sebenarnya adalah terlalu kecil kan. Kecil, kita nak tengok pun kadang-kadang terlalu kecil kan. Macam saya ni kena pakai spek lah nak tengok nilai mana 290 dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya gabungkan, ataupun kaedah ni pun sebenarnya ada disebut dalam kitab-kitab, dan sahabat-sahabat yang biasa buat kursus falak pun biasa buat macam ni. Iaitu kita gabungkan rajah kiblat ni dengan kompas. Okey, contohnya tuan-tuan, ini adalah rajah kiblat, rajah mata angin lah, yang tuan-tuan boleh print atas kertas A4, dan kertas A4 supaya nilai ni lebih besar, dan tuan-tuan kalau nak mudah gariskan siap-siap azimut kiblat itu adalah contoh dalam ni tuan-tuan 291. Contoh 291 ataupun 292 lah. Okey, lebih kurang. Kalau tuan-tuan tengok di sini, sebab tu saya kata 291, 292, 293 tuan-tuan duduk kat sini juga pun. Hampir-hampir tak nampak beza di antara 290, 291, 292, 293. Jadi sebab tu secara umumnya tuan-tuan memadailah untuk kita kalau kita nak travel ke mana-mana dalam Malaysia ni, memadai sebenarnya untuk kita menggunakan nilai di antara 290, 291, 292, 293 tu. Maknanya bolehlah melakukan ataupun kita ambil nilai tersebut. Kerana nilai pengukurannya akhirnya tuan-tuan kita akan dapat juga dalam lingkungan itu. Kalau tuan-tuan kata 291 dekat sini, 292 pun kat sini juga, 293 pun kat sini juga, dia tak ada beza pun. Jadi sebab itu saya kata untuk penggunaan bagi kita untuk orang awam ni, bagi kita menggunakan secara personal, bukan nak buat masjid, bukan nak buat surau, bukan nak buat musalla, maka cukup untuk kita menggunakan kompas ini bagi mendapatkan nilai yang tepat. Okey. Jadi tuan-tuan, oleh kerana ni kompas tadi kecil, kita print dulu atas kertas A4, dan kemudian tuan-tuan, Allah Akbar, jadi kemudian kita letakkan kompas tu, bagi dia bacaan dia, ini utara. Tuan-tuan, bila ni dah betul utara kat sini, maka terus kita dapat arah kiblat dia. Jadi tuan-tuan, dia lebih mudah dan lebih saya rasa dia lebih mudah untuk kita tentukan arah kiblat lah. Kerana kita dah ada line, ada garisan arah kiblat kat sini, dan kita boleh buat print. Kalau tuan-tuan rasa nak besar lagi, tuan-tuan print lah lagi besar kan, besar daripada A4 apa, A3 ke kan, nak print besar mana, boleh print, tak ada masalah. Okey, jadi di situ tuan-tuan dapat terus arah kiblat. Ini antara salah satu kaedah lah. Kalau mungkin tuan-tuan yang ada guru-guru sekolah nak buat praktikal bagi menggunakan mengukur arah kiblat ataupun mencari arah
utara, selatan, timur, barat dengan menggunakan kompas. Jadi kaedah ni boleh memudahkan ataupun boleh membesarkan arah itu. Okey, baik, insyaAllah. Okey, baik. Okey, minta maaf lah tuan tak tengok pula dalam ni buku kita ni, lebih kurang samalah tuan Okey, yang kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam buku kita sekejap sambil lalu tuan-tuan, kalau kita ikutkan model contoh model kompas A. Inilah kompas yang saya sebut tadi, kompas prismatik. Ini ni kompas ni pada halaman 101 tu. Jadi dia ada nilai yang tuan-tuan boleh dapatkan ukuran dan sebagainya, ada pembaris dan sebagainya. Ini model-model lah yang tuan-tuan boleh dapatkan. Dan juga kompas B, kompas ni adalah kompas menentukan arah kiblat. Memang khas dia menentukan arah kiblat. Jadi pastikan jarum N itu north itu menunjuk kepada nilai 85 seperti mana manual yang ada diletakkan dalam buku tu. Dan ada dalam halaman 103 ni contoh yang tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan boleh nak print ke, nak besarkan daripada ni, ataupun tuan-tuan boleh cari dalam sumber internet dan sebagainya, dan kemudian cuba untuk besarkan nilai tersebut dan kemudian dapatkan garisan arah kiblat, dan kemudian tuan-tuan boleh gunakan bersama dengan kompas. Ini kaedah yang kita gunakan bersama supaya dapat mudah lagi mencari arah kiblat. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai dalam perbahasan kompas. Jadi kita pergi kepada kaedah seterusnya. Ini kaedah yang juga sangat menarik dan juga mungkin sangat popular lah di kalangan orang lama kan, orang lama kita, ayah-ayah kita, di mana menyatakan bahawa arah kiblat itu boleh ditentukan dengan arah matahari terbenam. Okey, baik tuan-tuan Okey, tuan-tuan boleh rujuk pada buku kita. Saya rujuk pada buku. Okey. Secara umumnya, masyarakat sering merujuk kepada arah matahari terbenam sebagai panduan arah kiblat. Okey. Memang kalau kita ikutkan, arah matahari terbenam ni boleh dijadikan sebagai panduan arah kiblat. Yang pertama, kerana dia merujuk kepada arah barat. Kalau dalam konteks kita di Malaysia, arah kiblat kita pun menghadap ke arah barat. Jadi matahari pun terbenam di sebelah barat. Jadi kita boleh menggunakan arah matahari terbenam sebagai panduan arah kiblat. Boleh. Okey, boleh dulu. Kita sebut boleh. Okey. Dan kalau sekiranya tuan-tuan, namun adakah ia benar? Memang benar lah. Memang benar. Cuma ada beberapa perkara. Okey, jika sebenarnya arah matahari terbenam boleh dijadikan rujukan arah kiblat jika bersyarat. Jika arah matahari bersamaan dengan arah kiblat. Ini direct to the point, maknanya kedudukan matahari itu, itulah kiblat. Kedudukan matahari itu, itulah kiblat. Sekiranya arah matahari tersebut sama dengan arah kiblat. Ini kalau tuan-tuan, maknanya kalau kita nak fahamkan kita punya audio, maknanya tuan-tuan boleh bayangkan situasi yang sama macam peristiwa Istiwa Azam. Kerana waktu peristiwa Istiwa Azam, matahari itu berada pada sudut yang sama ataupun pada nilai azimut yang sama dengan arah kiblat, iaitu 291. Maka kalau sekiranya arah matahari terbenam ini sama dengan kedudukan arah kiblat, maka kita boleh gunakan teruslah. Kita boleh gunakan terus. Okey. Namun tuan-tuan, arah matahari ini sebenarnya waktu dia terbenam di sebelah barat, sebenarnya dia berada dalam lingkungan 240 hingga 295 ataupun dia katakan 200 hingga 300 darjah lah, kita kata begitu kan. Okey. Maknanya di antara 200 hingga 300 darjah dia punya sudut terbenam matahari tu, 200 hingga 300 darjah. Jadi kalau begitu, macam mana kita nak menentukan arah kiblat? Kalau sekiranya waktu matahari itu berada di sudut, contohlah berada dalam lingkungan 230 ataupun 240, sedangkan arah kiblat kita contohlah tuan-tuan 291. Kalau tuan-tuan berada di sebelah utara 290. Kalau tuan-tuan berada di sebelah selatan Johor ataupun di Singapura 293. Jadi macam mana nak menggunakannya? Okey, baik. Maka tuan-tuan rujuk dalam halaman 105. Tuan-tuan rujuk dalam halaman 105. Dalam jadual yang ada saya kongsikan bersama dalam buku Mukhtasar ini, iaitu jadual pergerakan anggaran tuan-tuan, jadual pergerakan anggaran matahari ini, yang mana tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahawa kedudukan matahari ini mengikut bulan daripada Januari sampailah Disember. Secara umumnya kalau tuan-tuan yang tak ada buku, yang boleh lihat dalam gambaran
dalam slide yang saya kongsikan ini, maknanya kalau kita dapat lihat bahawa matahari, kedudukan matahari terbenam tu dia bergerak. Memanglah okey, maknanya kalau sekarang ni tuan-tuan, ini adalah arah barat lah, arah barat. Tapi arah barat yang kita kata tepat arah barat tu 270 darjah. Arah barat tepat tu 270 darjah. Sedangkan kedudukan matahari terbenam ni bergerak-gerak. Bukan saja 270, bukan saja 290, tapi sampai 240, 250 dan sebagainya, dia bergerak. Ini contoh gambar tuan-tuan yang saya ambil daripada Earth Sky, menunjukkan kedudukan matahari terbenam yang berubah-ubah daripada bulan Mac, April, Mei, Jun. Maka kalau kita dapat lihat di sini, ya, ini adalah sebenarnya perubahan daripada kedudukan matahari yang berada pada utara ataupun berada pada selatan lah sebenarnya. Kalau kita faham konsep ini kan, seperti mana yang kita bincangkan dalam istiwa azam itu kedudukan matahari yang berada di sebelah utara 23.5 darjah di garisan garisan sartan, dan kemudian berpindah ke sebelah selatan pula garisan jadi. Okey, jadi 23.5 darjah. Jadi kedudukan inilah menyebabkan matahari sebenarnya berubah-ubah, yang bukan sahaja dia berada di sini sepanjang tahun, tapi dia berubah bulan Mac kat sini, April kat sini, Mei kat sini. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi tuan-tuan, kuliah kita yang awal-awal lagi tu, waktu kita bincang tentang bagaimana piramid yang dibangunkan oleh tamadun Mesir purba itu menunjukkan kepada kita bahawa piramid itu menunjukkan perubahan musim. Pada bulan April, di mana kedudukan bayang dia bulan Mac contoh, masuk musim bunga. Kemudian bulan Jun musim panas. Bulan-bulan September masuk musim gugur. Masuk bulan Disember, ketika mana musim sejuk. Jadi itu semua menyebabkan matahari ni dia tak akan statik saja. Memanglah dia terbenam tu di timur, terbit terbenam tu di barat, terbit tu di timur. Tapi kedudukan dia beralih-alih, bergerak sepanjang ini. Okey. Jadi kalau merujuk kepada ni, kompas pula dah, jadual kita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada buku, lihat halaman 105 ni. Ini pun sebenarnya jadual ni saya susun secara rambang sajalah. Secara rambang. Kalau tuan-tuan tengok di sini, secara umumnya kedudukan matahari yang boleh kita jadikan waktu dia terbenam tu, dengan merujuk kepada arah kiblat dalam bulan Mei, bulan Jun, bulan Julai, yang hampir-hampir dekat lah. Kena contohnya tuan-tuan, yang paling dekat dalam bulan Jun, dalam bulan Julai, dia dalam nilai 293 dan 291. 291 contoh. Jadi di sini tuan-tuan, bagaimana kita nak mencari arah kiblat dengan menggunakan nilai kedudukan azimut kiblat ketika matahari terbenam. Macam tu. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, kalau sekiranya kita dah tahu, kedudukan matahari terbenam tu, berapa nilai azimut dia. Okey. Contohnya tuan-tuan, yang saya tunjukkan dalam buku ni, dan juga berdasarkan kepada slide yang ada juga saya kongsikan ni. Okey. Ini dengan menggunakan anggaran jari itulah, yang kalau tuan-tuan dapat, biasa kita dapat lihat macam mana kedudukan jari telunjuk kita, satu jari tu nilai 1 darjah, 5 darjah, 10 darjah, 15, 25 tu. Maka ini boleh membantu kita bagi menganggarkan kedudukan kiblat kita. Okey, baik. Contohnya tuan-tuan, dalam bulan April. Dalam bulan April, dalam buku kita ni, dalam bulan April tuan-tuan, matahari terbenam pada kedudukan 279 darjah. 279 darjah. Maknanya kalau kita lihat ni, waktu ni matahari dekat khatulistiwa. Jadi khatulistiwa, matahari terbenam tu hampir-hampir dekat dengan nilai ataupun azimut yang bertepatan dengan nilai barat lah, 270 kan. Okey, 279. Okey. Kita punya azimut kiblat katalah 291. 291. Maka nilai beza azimut kiblat dengan azimut matahari, tolaklah 291 tolak dengan 279, dapat 12 kan? Okey, dapat 12. Okey, maknanya kalau sekiranya tuan-tuan, nilai azimut matahari tu dia kurang daripada nilai kiblat, maka kiblat tu ke kanan matahari.
Dan biasanya itulah tuan-tuan, kerana kedudukan matahari ni dia akan pergi maksimum tu, kalau tengok dalam data kita ni pun dia hampir-hampir ataupun lajak sedikit saja daripada nilai kiblat 291 tu. Jadi selalunya nilai kiblat kita tu dia sebelah kanan daripada matahari. Tapi kalau kita dapat contohnya lah nilai, kalau mungkin tuan-tuan pergi travel kat mana-mana nak menggunakan kaedah ni, mungkin nilai kiblatnya tuan-tuan sebaliknya, nilai matahari tu lebih daripada nilai kiblat. Nilai matahari lebih, maknanya ketika itu nilai kiblat tu di sebelah kiri lah. Yang ni tadi sebenarnya sebelah kanan. Okey, baik. Maka kaedah ni tuan-tuan secara mudah aja macam ni. Maknanya kalau saya boleh kongsikan lah. Okey. Contohnya ni 270, ni arah matahari terbenam, matahari terbenam. Maka contoh ni 270, 291. Okey. Maknanya nilai beza dia adalah 21 darjah. Okey, 21 darjah. Maka dengan menggunakan nilai satu jari ni lah bersama dengan 1 darjah, dengan menggenggam kita punya jari ni, tangan ni, minta maaf, tangan kita ni, nilai dia 10, maknanya 2 kali genggam bersama dengan 20 tambah dengan 1, jadi 21 darjah. Jadi daripada matahari ni, ini adalah kedudukan kiblat kita. Kedudukan kiblat kita. Okey. Dalam gambar ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan salah faham pula. Kalau bukan maksud saya Kaabah tu duduk dekat langit ni, bukan. Jangan. Kalau dia sebenarnya kalau nak viral ni, kita bagi benda yang tak betul, cepatlah viralnya. Okey, bukan ini, maknanya ini nak menunjukkan bahawa ini arah kiblat lah, bukan maknanya Kaabah tu duduk atas langit ni. Tuan-tuan okey. Jadi arah kiblat dia adalah menghadap ke arah sini. Kita pakai daripada matahari sini, kita dah tahu matahari kedudukannya ada 70, maka daripada sini tuan-tuan hitung untuk dapat nilai anggaran berapa kedudukannya dengan menambah ataupun dengan ke kanan lagi, ambil nilai 1, 10, 10, jadi dapat 21. Dapat 21. Okey, baik okey. Itu antara kaedahnya lah macam mana kita nak menggunakan kedudukan matahari terbenam. In case kalau matahari tu terbenam tepat terus ke arah kiblat, jadi tak ada masalah. Kalau contoh matahari tadi tuan-tuan, bukan kat sini, betul-betul terbenam. Kita dapat hitungan, dan hitungan ni tuan-tuan bolehlah menggunakan beberapa aplikasi yang kita tuan-tuan dah uji ataupun tuan-tuan belajar daripada kursus falak dan sebagainya, dengan menggunakan easy qibla ke, dengan solar calculation dan sebagainya, ataupun tuan-tuan mungkin boleh kongsikan di ruangan kita punya komen ni. Ni ada sahabat kita beritahu, Tuan Cik Rosmaini kita ni, dia beritahu bagaimana nilai kedudukan kiblat 290 darjah itu kurang, lebih kurang daripada ni. Ni antara kaedah lah tuan-tuan yang mungkin kita boleh gunakan bagi menentukan arah kiblat kita berpandukan kepada kedudukan bayang matahari terbenam. Kedudukan matahari terbenam. Okey, contohnya kan. Okey. Atau mungkin tuan-tuan boleh kongsilah dalam di ruangan komen ni, kalau tuan-tuan nak kongsikan apa aplikasi yang tuan-tuan dah uji dan terbukti tepatlah dari sudut penggunaan azimut kiblatnya. Kalau saya tuan-tuan, saya gunakan antaranya sun calculator, easy qibla, dan ada beberapa software lagi lah, macam yang Planet Drop pun saya ada pakai, Sun Compass pun boleh digunakan, Sun Surveyor. Ini antara beberapa apps lah yang digunakan untuk mencari nilai azimut kiblat. Walaupun kadang-kadang saya gunakan 2-3 apps untuk menentukan sama ada nilai azimut kiblat itu tepat ataupun tidak. Tapi bila kita dah guna beberapa kali, jadi kita tahulah yang mana lebih tepat. Okey. Jadi ini antara kaedah yang tuan-tuan Okey, baik. Okey, seterusnya tuan-tuan, ini adalah kaedah pengukuran bayang matahari. Pengukuran bayang matahari. Okey, tuan-tuan boleh rujuk pada halaman 106. Pengukuran bayang matahari. Okey. Kaedah ini memerlukan seorang itu mengetahui nilai azimut kiblat dan azimut bayang matahari. Okey. Ini masih lagi kita perlukan azimut kiblat lah. Azimut kiblat macam saya sebutkan tadi, kalau kita ada dekat Malaysia ni antara 290 hingga 293 tu lah. Okey, kita katalah tuan-tuan, dalam contoh ni tuan-tuan, sekali lagi saya gunakan nilai 291. Saya gunakan 291. Okey.
Dan tuan-tuan, kita juga memerlukan pengetahuan tentang azimut bayang matahari. Azimut bayang matahari ini contoh izi kiblah lah. Izi kiblah yang biasa kita gunakan dan tuan-tuan pun biasa gunakan izi kiblah ni. Saya rasa bukan asing lah kerana dihasilkan oleh Tok Guru kita juga, Cikgu Mat Taufan. Okey. Jadi bila kita dapat nilai ni, azimut kiblatnya pun kita dah dapat dan kita pun dah dapat dia punya nilai azimut matahari, maka tuan-tuan, selepas itu kita boleh mengira ataupun membuat satu pengiraan ringkas. Pengiraan ringkas, saya rasa antara pengiraan dalam buku ni, antaranya lah yang memang dalam buku ni tuan-tuan memang kita minimumkan kiraan tu supaya kalau boleh tak ada kiraan langsung, tapi kami masukkan jugalah sedikit kiraan ringkas. Ini ringkas saja tuan-tuan, tak terlalu tinggi sangat lah. Okey, baik. Dengan menggunakan mencari nilai tangent theta, iaitu beza azimut kiblat yang bersamaan dengan jarak azimut kiblat dari matahari. Ini yang jarak kita nak cari nanti ni, dan kita bahagikan dengan panjang garis bayang. Okey, maknanya kalau tuan-tuan tengok di sini, ini minta maaf lah tuan-tuan, ni ustaz mengajar matematik ni dia lain kot bahasanya. Saya minta maaf lah kalau silap sebut istilah. Maknanya kalau kita lihat ni, tangent, yang ini adalah sisi bertentangan dan ini adalah sisi bersebelahan. Kalau betul, minta maaf tuan-tuan kalau saya silap. Okey, baik. Maka bila kita dah dapat dia punya kedudukan matahari dan juga kita dah dapat azimut kiblat, maka okeylah kita pun dapat nilai sini. Mana kita ambil nilai azimut kiblat, kita ambil nilai azimut matahari, maka kita dapatkan beza dia, maka kita akan dapat nilai 21. 21, maka kita akan dapat beza azimut kiblat adalah 21. Tangent 21 darjah di sini. Okey. Kemudian tuan-tuan, bila matahari tu dah ada, maka pada waktu yang kita dapatkan nilai azimut matahari tu katalah 270 darjah, maka kita pun buat satu garisan. Buat satu garisan. Ini kaedah ni tuan-tuan dengan menggunakan pembaris dan juga pen. Tanpa menggunakan jangka sudut. Menggunakan pen dan juga pembaris saja. Saya dapat kaedah ni berdasarkan kepada sebuah buku di Pandai Indonesia. Okey, kaedah ni so, dapat ni, kita pun garis. Kita pun garis. Kemudian tuan-tuan, kita nak cari nilai ni. Iaitu nilai ni. Daripada sini ke sini. Maka tuan-tuan pun buatlah pengiraan dia. Dengan ambil jarak azimut kiblat dari matahari ni sama dengan tangent 21 kali dengan nilai panjang ni tuan-tuan yang kita ambil biasanya untuk mudahkan tuan-tuan kita ambil 10 cm. Tuan-tuan boleh nak buat 6 cm boleh, nak buat 10 cm boleh, nak buat 20 cm pun boleh. Tapi untuk mudahkan kira-kira kita buat 10 cm lah. Okey, dan pembaris kita pun ada lebih kurang 10 cm. Dia tuan-tuan gunakan pembaris 10 cm. Kalau 6 cm, 6 cm lah. Okey. Dan kemudian tuan-tuan kalau tengok dalam buku kita ni, tuan-tuan ambil nilai jarak azimut kiblat di matahari. Nilai ni kita nak cari sebenarnya 38 ni, kemudian sama dengan tangent 21 kalikan dengan 10. Maka kita akan dapat nilai jarak azimut kiblat dari matahari ni ataupun nilai sudut bertentangan itu adalah 38 cm. Okey. Jadi bila tuan-tuan dah dapat garisan ni, maka selepas tu tuan-tuan buat satu garisan di sini pula. Ini sudut tegak 90 darjah lah. Sudut tegak 90 darjah. Ini 3.8 cm. Kerana tuan-tuan kita dah dapat sini 3.8 cm dapat sini. Dan kemudian tuan-tuan ambil saja bacaan daripada sini terus masuk ke sini. Terus sambung ke titik ini. Maka di sini tuan-tuan arah kiblatnya terus kita dapat ke kanan. Maknanya ini adalah arah matahari 270 darjah dan ini pula adalah nilai azimut kiblat 291 darjah. Okey, terus kita dapat di sini. Okey, baik. Saya harap tuan-tuan boleh faham lah. Okey, cuma tuan-tuan saya minta maaf kalau tuan-tuan yang ada buku kena lukis balik tuan-tuan dalam gambar rajah muka surat 108 tu kerana dia terbalik tuan-tuan. Saya minta maaf, mungkin waktu saya bagi pada pencetak mungkin saya pun tersilap menterbalikkan itu kan. Sepatutnya kalau tuan-tuan nak tulis dia punya rajahnya itu daripada bayang matahari daripada arah kiblat, bentuknya macam inilah. Matahari di sini,
tuan, dan arah kiblatnya itu ke kanan kalau nilai dia 290 darjah. Ini tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan tengok dalam halaman 108 ni, dia terbalik minta maaf lah tuan-tuan, terbalik pula. Okey. Okey, ini dengan menggunakan pembaris. Maknanya kita dapat nilai kita buat sedikit hitungan secara ringkas tuan-tuan. Dengan kita dapatkan tangent 21 ni, dan yang ini kita nak cari sebenarnya berapa nilai dia. Jadi kita dapat 3.8, maka kita pun dah dapat garisan ni 3.8 cm sampai sini, maka kita dapat daripada titik sini pada titik di sini, maka kita buat garisan, maka ini adalah arah kiblat dia. Yang ini bukan yang ini. Ini arah kiblat dia. Okey, ataupun tuan-tuan, ini sebenarnya cara susah lah dengan menggunakan pembaris. Tapi kalau tuan-tuan nak mudah lagi, tuan-tuan pakai jangka sudut je sebenarnya. Pakai jangka sudut je. Pasal apa? Dapat saja arah kiblat ni, dapat saja azimut kiblat ni, tuan-tuan, kita dah tahu azimut kiblat ni katalah 270, beza dengan azimut matahari ni 270, beza dengan azimut kiblat tadi berapa? 21 darjah. Maka tuan-tuan ambil lah bacaan ni, ambil nilai 21 darjah jangka sudut ni kan, baca daripada 90 ni, baca sampai 111, contohlah tuan-tuan, mungkin tak apa tepat ni, 111, maka kita dapatlah ketika itu nilai arah kiblat. Ini 90, 100, 110, 111. Maka kita dapat arah kiblat dengan menggunakan jangka sudut. Ini lebih mudah lah sebenarnya dengan peralatan-peralatan yang kita pakai ni tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan, yang saya gunakan juga untuk kadang-kadang buat pengukuran arah kiblat di rumah-rumah. Ini contohlah, contoh yang mudah kita gunakan. Ada nilai, kita boleh ada dia punya nilai sudut, kita boleh baca kat sini. Kemudian bacaan dia pun ada daripada 0 darjah sehinggalah 360 darjah pusingan ni. Jadi kita boleh menggunakan. Ini lebih lengkap lah, kita dapat 360 darjah terus macam yang gambar ni, nilai dalam 180 darjah. 180 darjah. Okey, baik. Okey. Okey, tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan, sebelum kita tamatkan. Bila terdapat masjid atau surau yang dibetulkan arah kiblatnya, sebahagian masyarakat menganggap bahawa arah kiblat berubah setiap tahun. Okey, ini antara isu ni lah. Adakah arah kiblat ni sebenarnya berubah-ubah pasal setiap tahun Jabatan Mufti ataupun Persatuan Falak mewawarkan kepada masyarakat supaya menyemak balik arah kiblat. Jadi ada sebahagian orang kata arah kiblat ni berubah-ubah ke, ataupun macam contoh gambar ni kan, macam contoh gambar ni tuan-tuan dapat lihat bagaimana surau ataupun masjid ni arah kiblatnya dah berubah daripada kapet lama kepada kapet baru tu. Jadi adakah arah kiblat ni berubah-ubah? Okey. Saya baca dulu dalam buku ini, dalam konteks kita di Malaysia, perubahan arah kiblat pada masjid dan surau berlaku bila pengukuran atau semakan semula arah kiblat dilakukan oleh pihak berkuasa seperti Jabatan Mufti. Setakat ni tuan-tuan, yang berbidang kuasa dalam menentukan arah kiblat adalah Jabatan Mufti negeri masing-masing. Kalau Perak, Perak lah. Kalau Selangor, Selangor lah. Wilayah lah. Negeri Sembilan lah. Maknanya ikut negeri masing-masing. Kalau masjid surau. Dan bila kadang-kadang tuan-tuan, bila ada masjid surau yang dibina mungkin tidak mengikut prosedur ataupun berdasarkan kepada kaedah orang dulu-dulu yang berdasarkan kepada ilmu mereka yang ada pada ketika itu, itulah kaedah yang mereka tahu. Contohnya dengan merujuk kepada kedudukan arah barat. Contoh arah barat kita 270 kan, 270. Jadi mungkin sebahagian masyarakat ketika itu, itulah ilmu yang ada pada mereka ketika itu, maka arah kiblat itu mereka menggunakan nilai arah barat tepat 270 darjah. Sedangkan dalam konteks pada hari ini kita tahu bahawa arah kiblat kita bukan tepat 270 darjah, tapi adalah 290, 291, 90, 93 contohnya kan. Okey. Maka bila Jabatan Mufti datang buat pengukuran, maka didapati bahawa nilai arah kiblat tersebut ataupun arah kiblat tersebut sebenarnya adalah tidak tepat. Maka ketika itulah tuan-tuan, dalam konteks pentadbirannya, maka Jabatan Mufti akan mengarahkan pihak masjid ataupun surau tu mengubah arah kiblatnya ke arah yang baru. Dalam konteksnya tuan-tuan, kalau kurang daripada 3 darjah, maka biasanya kalau contoh kami di Perak lah, kalau kurang daripada 3 darjah masih mengikut arah kiblat yang asal, yang lama,
Tapi kalau lebih daripada 3 darjah, maka dia perlu ikut arah kiblat yang baru. Tetapi itu semua berdasarkan kepada pertimbangan daripada Syekh Bersama Mufti lah. Bahagian falak ni cuma ukur saja. Dari sudut hukum itu kita serahkan kepada Syekh Bersama Mufti. Okey, baik. Maka berdasarkan pada pengalaman kami tuan-tuan, ini sedikitlah pengalaman yang saya kongsikan dalam buku ni. Kebanyakan ada masjid surau tu, bila arah kiblat dia dia ambil nilai 270. Dia ambil nilai 270, sedangkan arah kiblat yang tepat sebenarnya adalah 291, 292, 293, 290. Jadi di situlah perubahan yang berlaku. Jadi perubahan itu berlaku sebenarnya berdasarkan kepada ketepatan pengukuran itu. Dan mungkin pengetahuan manusia ketika itu, masyarakat ketika itu, kaedah yang mereka tahu macam mana mengukur kiblat, itu sajalah kaedahnya. Maka kita tak boleh kata pula maknanya orang dulu tu adakah arah kiblatnya itu salah dan solat mereka tidak sah. Kerana ketika itu, itulah ijtihad yang mereka ada. Itulah ilmu yang mereka ada. Mereka telah berusaha berijtihad dengan mencari arah kiblat, iaitu arah barat. Cuma dikatakan arah barat tersebut mereka menggunakan nilai 270 darjah. Kalau kita lihat dari sudut fiqah pun, maksudnya ia masih lagi diterima dalam ralat itu. Tetapi kalau dalam konteks bangunan ataupun surau, dia adalah satu nilai yang besar lah. Okey, baik. Dan saya kongsikan bersama tuan-tuan dalam ni, yang terakhir kita ni, beberapa pandangan para ulama berkaitan dengan adakah arah kiblat ni kalau sekiranya telah diukur ataupun telah ditentukan, adakah dia kena ubah balik. Okey, saya ambil tuan-tuan dalam apa yang telah diputuskan Imam Nawawi dalam Ar-Rawdah, kitab Ar-Rawdah, menyatakan bahawa, saya tu ambil yang nombor 2 ni lah jika seorang bertaklid tentang arah kiblat, maka seorang datang dengan memberitahu arah kiblat yang sebenar dengan pengetahuannya sendiri, maka wajib orang yang bertaklid tadi mengikut pemberitahuan tadi. Maknanya kalau seorang itu hanya follow saja, dia pun tak tahu arah kiblat mana, dia pun ikut saja orang. Kemudian ada orang yang lebih alim, yang lebih pakar tentang arah kiblat, maka dia beritahu bahawa sebenarnya arah kiblat kat sini, maka wajib orang yang bertaklid tadi ikut arah kiblat ataupun pemberitahuan orang yang pakar tadi, orang yang alim tadi tu. Baik. Yang ketiga, jika datang pula dua orang yang adil, maknanya dua-dua orang ni orang yang boleh dipercayai lah, orang yang adil, memberitahu seseorang tentang arah kiblat berdasarkan ijtihad masing-masing. Dua-dua tu berijtihad. Seorang kata sebelah sini, seorang kata sebelah sini. Okey. Tetapi orang pertama lebih dipercayai. Maknanya kita dapat berpegang kepada pandangan yang salah seorang tu, yang pada pandangan kita dia adalah orang yang lebih berautoriti, dia lebih orang berpengalaman, dia lebih orang berilmu tentang arah kiblat. Maka ketika itu kita boleh tolak pandangan orang kedua tadi tu yang kita anggap sebagai kurang, dari sudut adil ni adil, tetapi yang lebih thiqah, yang lebih dipercayai ini orang pertama. Maka kita boleh pegang pada pandangan pertama. Dan dalam kitab Bughyatul Tulab, Syekh Daud Petani sebutkan bahawa ijtihad seorang itu kepada arah kiblat yang terlebih kuat dalilnya daripada yang pertama, wajib di atasnya mengamalkan ijtihad yang kedua, kerana bahawasanya ialah yang betul pada zannya. Maknanya tuan-tuan, kalau sekiranya seorang itu ijtihad tentang arah kiblat, maka kemudian dia berijtihad lagi, ataupun orang beritahu kepadanya, maka ijtihad yang pertama tadi, ijtihad kedua tadi lebih kuat daripada ijtihad pertama, maka ketika itu tuan-tuan, dia boleh ataupun dalam disebut ni wajib ke atasnya mengamalkan ijtihad yang kedua, kerana bahawasanya ialah yang betul pada zannya. Maka tuan-tuan, dari sudut fiqahnya di sini tuan-tuan, arah kiblat itu boleh untuk kita menentukan ataupun kita boleh berubah arahnya tersebut. Dan dalam buku kita ni 110 tuan-tuan, akhir tu saya kongsikan bersama dalam ikut mazhab Syafi'i tuan-tuan, hanya dalam konteksnya Imam Nawawi mengatakan bahawa hanya mihrab masjid dan yang dikatakan tidak boleh diubah sama sekali hanyalah antaranya lah Masjid Nabawi. Ini masjid yang Nabi SAW tentukan sendiri arah kiblat. Ataupun sebagai ulama mengatakan bahawa masjid-masjid yang ditentukan oleh para sahabat, para sahabat-sahabat juga tidak boleh kita ubah arah kiblatnya itu. Antaranya arah masjid yang ada di Kufah, di Basrah, yang kebanyakannya para sahabat ramai di situ, itu sajalah masjid yang tidak boleh diubah. Sementara masjid lain, masjid rumah kita, masjid belakang rumah kita, arah kiblat dalam rumah kita sendiri, maka ianya sebenarnya tidaklah qat'i. Dia berdasarkan kepada ijtihad. Dia boleh berubah. Jadi tidaklah merupakan satu isu yang rigid sangat bila ketika mana ada perubahan arah kiblat tersebut. Dan dari sudut
hukum pelaksanaan solat tersebut ianya adalah sah. Ianya adalah sah. Baik tuan-tuan. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, saya rasa kita dapat menghabiskan bab yang ketiga dalam perbahasan kiblat kita. Alhamdulillah. Akulah sebenarnya ada beberapa poin lagi lah yang kalau nak kongsikan mungkin tak sempat lah tuan-tuan dalam ruang kuliah kita ni, tapi insyaAllah lah kalau ada kesempatan lain mungkin kita boleh kongsikan. Okey, baik. Tuan Amirul Mukminin, masya-Allah tuan, ini nama hebat ni. Minat Ustaz Nafiah. Masya-Allah tuan, semoga Ustaz Nafiah sihatlah insya-Allah. Tuan macam mana nak mendapatkan apa ni? Tuan macam mana nak dapatkannya? Dapatkan apa ya? Dapatkan buku ke? Dapatkan buku kita jadi kata dalam Shopee pun ada. Dalam Shopee pun ada insya-Allah ya. Baik. Kalau tuan-tuan pun boleh hubung dengan saya baliklah nanti insya-Allah ya. Tuan Haji Zahri sebut kompas yang dah tak konsisten. Cik Rasmani, alhamdulillah tuan-tuan memberikan satu formula yang sangat menarik ya untuk kita mencari kiblat. Dan tambahan sikit untuk kompas, sekiranya melebihi 0.5 darjah mungkin sudah perlu buat kiraan deklinasi geodetik magnetik, menandakan medan magnetik bumi sudah memasuki kawasan Siberia. Okey, baik. Ini antara kaedah lah tuan-tuan ya, untuk kita buat balik dia punya pembetulan pada ralat magnetik, utara magnetik. Oleh kerana tuan-tuan, ini mungkin berdasarkan kepada pengiraan yang lebih akurat lah, tapi pada pandangan saya tuan-tuan, kalau dalam sekitar dalam 1 darjah itu, bahkan dalam 2 darjah pun pada pandangan saya masih lagi penggunaan kompas tu masih lagi valid lah untuk penggunaan kita sebagai orang awam bagi menggunakan peralatan-peralatan seperti kompas dan sebagainya. Cik Puan Alfred, Ustaz, barang itu apa nama dia? Barang apa ya? Kalau tuan boleh sebutkan apa? Ini jangka sudut jangka sudut ataupun apa tadi? Jangka sudut kot yang dimaksudkan tadi. Al-Barin Al-Fakir, masya-Allah, ni tuan guru kita Fadil Ustaz Jumat tadi. Masih banyak Ustaz Jumat kerana sudi bertandang dalam ruang kita pada malam ini insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu saja dulu tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, yang boleh saya kongsikan bersama pada malam ini, dan insya-Allah moga-moga tuan-tuan kita dapat bersua lagi dalam siri kuliah yang akan datang, yang kita akan masuk pula dalam bab takwim, insya-Allah tuan-tuan. Jadi moga-moga tuan-tuan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah tuan-tuan dapat berikan barang bulat yang Ustaz tunjukkan tadi. Tu apa ya? Ini biasanya panggil jangka sudut lah. Jangka sudut. Ini. Kalau di Malaysia ni memang budak-budak sekolah sebagainya memang ada kedai-kedai alat tulis. Kedai-kedai alat tulis. Yang ni. Dia nilai dia adalah 0 hingga 360 darjah. Dan cuma di sini ni yang menariknya pasal dia ada ni, boleh gerak-gerakkan ni. Jadi kalau kita nak cari nilai 120, contoh yang kita gerakkan ni, okey, ini 120. Ni sini nilai 120. Itulah dia punya kelebihan dia. Saya tak tahulah, mungkin di Singapura ada yang lebih canggih ke dan sebagainya, ataupun tuan-tuan boleh beli melalui online dan sebagainya, ada banyak lah tuan-tuan. Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Sekadar perkongsian ringkas kita pada malam ini, moga-moga tuan-tuan bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau sekiranya ada beberapa isu yang tidak dapat saya ulas dengan baik. Moga-moga tuan-tuan dapat meneruskan pengajian dalam ilmu falak, khususnya dalam bab kiblat ini, melalui kursus-kursus kuliah-kuliah dengan Al-Fadhil Ustaz, tuan-tuan guru yang lain, insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan kita bersua lagi dalam siri kuliah akan datang. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih tuan-tuan atas kebersamaan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.